Halo sahabat, bertemu lagi di channel saya Ernestine Official. Dan seperti biasa, saya akan kembali lagi untuk bercerita tentang cerita-cerita rakyat yang pernah menjadi bualan masyarakat satu ketika dahulu. Selain daripada cerita-cerita rakyat, saya akan bercerita juga tentang legenda-legenda, asal-usul, mitos-mitos ataupun beberapa fakta yang terdapat di Sabah. Dan pada hari ini sesuai dengan tajuk, saya akan bercerita kepada kamu tentang sejarah hitam Keningau. Tetapi sebelum saya memasuki sejarah hitam Keningau, terlebih dahulu saya akan memberitahukan kamu ataupun memperkenalkan kamu serba sedikit latar belakang tentang Keningau. Oke. Daerah Keningau merupakan salah satu bandar yang terletak di pedalaman atas dan merupakan antara yang terbesar di Sabah. Menurut maklumat daripada portal rasmi Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, keluasan Keningau adalah dianggarkan seluas 13.377,1 km persegi dan terbahagi kepada beberapa daerah yaitu Keningau, Tambunan, Tenom, dan Pensiangan. Pengunjung yang berhajat untuk datang ke daerah Keningau boleh menggunakan jalan darat dari kota Kinabalu melalui Tambunan atau melalui Kimanis, di mana masing-masing mempunyai jarak sekitar 128 km yang mengambil masa kira-kira 2,5 jam perjalanan bergantung kepada kelajuan kendaraan. Sejarah dan asal-usul Keningau dikatakan bermula daripada sebuah perkampungan tradisional etnik Murut yang bernama Kampung Keningau atau sesetengah sumber mengatakan Kodigau, yaitu nama sejenis pohon remparatus yang cukup terkenal di Nusantara, yaitu kayu manis. Pohon kayu manis atau Keningau ini tumbuh melata di sekitar kawasan kampung berkenaan. Sewaktu berada di bawah naungan Empire Kesultanan Melayu Brunei, kawasan ini menjadi pengeluar utama kayu manis bagi Empire Kesultanan dan merupakan salah satu pusat perdagangan remparatus terbesar di Brunei. Sungguh pun berada di bawah naungan Brunei Darussalam suatu ketika dahulu, namun kehidupan etnik pribumi di kawasan ini tidak begitu terganggu dan aktivitas seharian mereka tetap berjalan seperti mana kebiasaan. Zaman silih berganti, kerajaan Brunei Darussalam akhirnya menjadi sebahagian daripada tanah jajahan British, tidak terkecuali empire-empirenya yang berada di beberapa tempat di Borneo, salah satunya adalah Keningau. Sewaktu era penjajahan British, Keningau sekali lagi menjadi pengeluar kayu manis yang utama, begitu juga apabila Jepun datang menjajah, bahkan sehingga ke hari ini. Reputasi Keningau sebagai antara pengeluar kayu manis utama di negara kita masih ampuh walaupun mungkin tidak segah di masa lalu. Keningau juga dianggap istimewa karena selain berperanan sebagai pengeluar kayu manis, ia juga pernah menjadi pusat pentadbiran dan pendaftaran kawasan pedalaman sementara British sewaktu penentangan Paduka Mat Saleh. Di sini juga batu sumpah Keningau yang merangkumi janji kesepakatan Sabah yang merupakan sebahagian daripada koloni mahkota British bergabung membentuk Persekutuan Malaysia. Antara tarikan pelancong yang utama di Keningau termasuklah Keningau Resort yang menempatkan kemudahan seperti chalet penginapan, restoran dan mini zoo, Keningau Golf Club, Kuil Guanji, kawasan perkelahan Bandukan dan Tindian dan
Kepada yang gemar kepada aktiviti lasak, bolehlah menyertai jungle trekking menyusuri kawasan hutan tebal untuk meneroka gua lain yang mengikut legenda tempatan merupakan sebuah tajau atau tempayan geragasi. Selain menyimpan khazanah sejarah dan memiliki destinasi-destinasi pelancongan yang menarik untuk diterokai, Keningau juga pernah menyaksikan satu peristiwa hitam yang meninggalkan noda pada tinta perjalanan sejarah daerah ini yang akan dikenang buat selamanya. Di saat negeri di bawah bayu berada di musim tengkujuh yang menyaksikan beberapa daerah dilanda banjir dan tanah runtuh, melek rasanya bagi kita untuk mengenang kembali peristiwa hitam ini sebagai pengajaran agar tidak lekah dan sentiasa berwaspada dengan persekitaran di sekeliling. 8 tahun sebelum negara kita digegarkan dengan peristiwa tsunami yang melanda beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia pada 26 Desember 2004, kita sebenarnya pernah dilanda malapetaka bencana alam yang disifatkan pimpinan tertinggi Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca Malaysia pada masa itu, Dr. Lim Jo Trik, menyebutkan badai yang berkekuatan 35 knot atau 70 km per jam sebagai antara yang terburuk dalam tempo 51 tahun sejarah bencana yang pernah melanda negara. Pada tarik yang serupa namun tahun yang berbeza, 26 Desember 1996, ribut Greg yang dijangka melanda Thailand telah mengubah haluan dan menuju ke Sabah. Impak daripada bencana ini telah menyebabkan beberapa daerah di pantai barat Sabah seperti Kota Kinabalu, Keningau, Tuaran, dan Papar terjejas. Namun yang paling teruk menerima impak pasca bencana adalah daerah Keningau. Tiada siapa yang menyangka aliran sungai Pampang yang kecil dan cetek berbatu mampu bertukar menjadi laluan bah yang dahsyat dan menarpakan penempatan di sekitar tebing sungai dan mengorbankan nyawa manusia yang bukan sedikit. Angin badai yang berkekuatan 35 knot atau 70 km per jam itu benar-benar mengubah landscape di sekitar tebing sungai Pampang. Keadaan kawasan perkampungan yang dilanda ribut yang dahsyat itu amat sukar digambarkan dengan kata-kata. Boleh dikatakan, semua yang pernah ada di tanah tersebut dihanyutkan arus ke kawasan sungai dan yang tinggal hanyalah pokok-pokok tumbang dan tapak rumah. Itu merupakan antara sebahagian perkongsian daripada penguasa kanan bomba 2 Ahmad Zaidi Safwan yang merupakan antara 24 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART yang ditugaskan untuk menjalankan operasi di kawasan tersebut menerusi temu bual antara beliau dan Akbar untuk utusan bertarik 24 Mei 2014. Beliau yang pada ketika itu bertugas sebagai Korporal Penyelamat SMART di bahagian keselamatan negara, Jabatan Perdana Menteri turut mengungkapkan bahawa apa yang tinggal hanyalah pokok-pokok tumbang dan air lumpur di sebalik tubuh-tubuh yang tidak bernyawa. Nah, bagaimana sebenarnya bencana ini bermula? Beberapa hari sebelum kejadian dikatakan tidak ada langsung petanda awal yang menunjukkan bahawa bencana besar akan terjadi. Bahkan Sungai Pampang yang meragut ratusan nyawa itu juga hanya bersaiz seperti sebuah parit dengan kedalaman tidak sampai 1 meter. Apa yang digambarkan oleh penduduk kampung yang terselamat sangat mengejutkan, seperti air yang ditakung dalam sebuah baldi besar
sebelum dicurahkan sekaligus. Hujan yang turun selama beberapa hari rupa-rupanya telah menyebabkan air bertakung di puncak Bukit Kimanis yang menjadi latar kepada Kampung Agudon, Kampung Masak, Kampung Conto, Penempatan Tator, Kampung Masjid, dan Kampung Limbawan yang terlibat dalam bencana. Malangnya tidak ada seorang pun yang menyadari akan hal itu. Para mangsa yang terjejas turut menjelaskan bahwa fase pertama ketika bencana berlaku, paras air tiba-tiba naik mendadak sebelum surut, secara tiba-tiba diikuti fase kedua. Kedatangan arus besar yang mengejut bersama kayu balak dan batu. Rumah para penduduk yang terbuat daripada kayu juga tidak musnah sekaligus. Sebaliknya, berlayar satu persatu ibarat sebuah bahtera sebelum sampai ke jambatan Sungai Pampang yang menjadi pemisah antara Kampung Masjid dan Limbawan. Detik-detik ngeri pun terjadi apabila mangsa-mangsa yang masih terperangkap di dalam rumah yang hanyut ini menempuhi saat-saat tragis apabila setiap rumah yang tiba di jambatan Sungai Pampang seolah-olah disedut dan dikisar sebelum memuntahkan serpihan rumah, kayu balak, batu, dan mangsa bersama arus deras ke arah Kampung Limbawan. Ada yang mengatakan bahwa bencana terjadi sekitar pukul 5 pagi sebelum surut sepenuhnya pada jam 9 pagi. Namun sesetengah sumber memetik bencana alam itu berlaku sekitar pukul 2 pagi sehingga 6 pagi di saat para penduduk sedang lena di ulit mimpi sebaik usai merayakan hari Natal sehari sebelumnya. Usaha menyelamat menjadi sukar disebabkan jembatan yang menghubungkan kawasan itu dengan laluan utama roboh dihanyutkan arus deras. Menurut Ahmad Zaidi, ketika menjalankan operasi mencari dan menyelamat, pasukannya hanya menemui jasad-jasad yang tidak bernyawa. Tidak ada seorang pun yang terlibat secara langsung dengan bencana dahsyat itu ditemui selamat. Menurut anak kelahiran Selangor ini, pasukan pencari yang lain juga berhadapan situasi yang sama. Tidak ada apa yang tinggal di kawasan bencana, beberapa penempatan manusia bahkan hilang sama sekali daripada peta. Secara keseluruhannya, ribut Greg telah memakan korban jiwa seramai 300 orang. Kebanyakan mayat yang ditemui terbenam di dalam tanah dan pasir sedalam 2 meter. Lebih mengayat hati, terdapat mayat-mayat yang ditemui mati memeluk bayi dan anggota keluarga mereka. Bahkan ada yang dihanyutkan sejauh 50 km dari Keningau. Menerusi akhbar-akhbar berita di Indonesia, kebanyakan mangsa yang terkorban adalah rakyat Indonesia yang merupakan pekerja dan menetap di kawasan berhampiran. Pada ketika itu, seramai 200 orang mangsa dikatakan hilang, dengan 97 orang daripadanya adalah pekerja Indonesia. Sebahagian besar daripada bangsa-bangsa ini masih hilang dan keberadaan mereka kekal misteri. Ramai yang percaya kawasan yang terjejas telah menjadi kubur tanpa tanda kepada ramai mangsa yang masih sukar dijejak. Sehingga ke hari ini disebabkan majoriti mangsa yang berasal dari Indon datangnya daripada provinsi Sulawesi Selatan, maka Gubernur Sulawesi Selatan pada ketika itu Haji Zainal Basri Pelaguna bersama Bupati Tanah Toraja DRS Tarsit berangkat melawat tapak bencana sekaligus menghulurkan bantuan kepada mangsa korban. Konklusi, pasca tragedi yang menjadi antara bencana terburuk di Asia menjelang akhir tahun 1996.
Keningau bangkit semula membina reputasi peradaban zaman berzaman, menjadikan setiap yang berlaku sebagai hikmah tersembunyi daripada ilahi. Keningau kini rancak membangun sebagai antara 5 buah bandar utama di Sabah selain Lahadatu, Tawau, Sandakan, dan kota Kinabalu. Seandainya Anda berkunjung ke Keningau, datanglah ke kota ini bukan sekedar karena keramatamahan penduduknya yang berbilang etnik dengan etnik dusun dan murut sebagai etnik utama, atau keindahan sawah padi yang terbentang luas, atau betapa meriahnya tamu besar di pinggir bandar, atau signifikan warna merah dan hitam kepada 2 etnik terbesar daerah ini, tetapi betapa Keningau pernah satu masa dahulu pernah berendam selaut dan nyaris karam sebelum bingkas menikmati arus kemodernan dan menjadikan masa silam sebagai satu kenangan yang akan dijadikan pengajaran berguna pada masa akan datang. Nah, demikianlah itulah kisah daripada serba sedikit latar belakang tentang Keningau. Kemudian saya teruskan dengan asal usul nama Keningau, kemudian sejarah titik hitam yang berlaku di Keningau pada tanggal 26 Desember tahun 1996. Nah, di sebalik kemodernan Keningau pada saat ini, sebenarnya dia pernah mengalami satu bencana alam yang terlalu teruk. Jadi untuk kali ini itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Semoga ini bermanfaat, dan jika sekiranya kamu suka dengan video saya, kamu bolehlah share, kamu bolehlah like video saya dan subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang lain lagi. Dan terima kasih, itu sahaja, bye bye.